Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Ustazah nak buat ulang kaji pada pelajar-pelajar yang tak sempat ataupun tak boleh masuk tadi ya. Pelajar yang dah masuk pun boleh ikut sekali ya. Kita buat latih tubi istilah. Kita ulang balik yang tadi. Okey. Semua pelajar boleh tengok modul gemilang. Okey, buku ni Ustazah guna. Kita tengok muka surat 9. Ustazah go through ya. Okey, sebelum tu jangan lupa ya, Ustazah buat video ni khusus untuk kamu, dan insya-Allah jangan lupa ada tulis subscribe, tekan subscribe bagi yang belum subscribe channel Ustazah ya. Insya-Allah dapat support lah Ustazah untuk membina video-video yang baik untuk pelajar dan juga masyarakat, insya-Allah. Okey, kita pergi kepada nombor 1 ya. Boleh tengok muka surat 9 buku modul gemilang. Okey, kita akan buat ulang kaji bab akidah ya. Okey, nombor 1, mengata atau menceritakan keburukan seseorang di masa ketiadaannya. Okey, apa jawapan dia? Mengumpat. Okey, boleh terus buat jawapan. Bagi yang dah ada tu boleh tik. Guna pensel ingatan, guna pensel. Nanti kita nak padam, kita akan buat lagi untuk kelas-kelas seterusnya ya. Baik, nombor 2, melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Okey, apa jawapan dia? Menipu. Yes, menipu. Okey, nombor 3, faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang, pertukaran makanan sejenis dan mata wang. Apa dia? Riba. Okey, Ustazah buat sedikit penerangan. Riba ni dia terbagi dua. Okey, ada dua jenis. Satu riba an-nasi'ah. Okey, yang kedua nama dia riba al-fadl. An-nasi'ah ni contoh dia macam berkaitan dengan contohlah seorang dia berhutang, A berhutang dengan B. Okey, tiba satu masa A tak boleh bayar dekat B lagi. Okay, B kata okey, kalau kau nak bayar lepas ni boleh, tapi kau pinjam 100, bayar pada aku RM150. Itu nama dia an-nasi'ah. Maknanya pertambahan. Okey, berhutang 100, bayar lebih. Itu adalah an-nasi'ah. Okey, yang kedua pula al-fadl. Apa dia riba al-fadl? Riba al-fadl ni macam ni. Contoh pembelian pertukaran daging dengan daging. Daging, kita ada daging kambing, kawan kita ada daging ayam. Kita tukar. Jadi benda sama tapi daging kambing lagi mahal kan. Tapi kita tukar macam tu. Jadi tak kena. Itu nama dia riba al-fadl. Baik. Sekarang pergi nombor 4. Kembali semula taat kepada Allah SWT setelah menyesal melanggar perintah Allah Ta'ala atau larangannya. Apa tu? Yes, taubat. Okey. 5. Hubungan sejenis lelaki dengan lelaki. Apa jawapan dia? Liwat. Okey, untuk soalan macam ni, hubungan jenis lelaki dengan lelaki ni mesti jawab liwat. Kalau ada yang jawab homoseks, dia ikut tahun ya. Ada tahun dia terima, ada tahun dia tak terima. Jadi senangnya kalau hubungan lelaki dengan lelaki, jawab liwat ya. Jawapan itu memang diterima setiap tahun kalau keluarlah. Okey, nombor 6, tidak bercakap benar atau memalsukan maklumat dan fakta yang menyusahkan orang lain. Okey, apa dia? Berbohong. Okey. Nombor 7, menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa 4 orang saksi lelaki yang adil. Apa tu? Tuduh perempuan berzina tapi saksi tak ada. Apa dia nama? Qazaf. Ya, qazaf. Qazaf ni dia punya hukuman dia apa dia? 80 kali sebatan. Ya, 80 kali sebatan. Ingat, bab-bab sebatan ni ada 40 kali, 80 kali dan 100 kali. Okey, kalau 40 kali sebatan tu untuk apa? Minum arak. Okey, untuk 80 kali sebatan, qazaf. Baik, seterusnya untuk 100 kali sebatan. Apa dia 100 kali sebatan? Penzina ghairu muhsin ataupun ghairu muhsan. Siapa penzina ghairu muhsan? Okey, orang yang belum kahwin, yakni orang bujang, dia melakukan zina. Nama dia penzina ghairu muhsan. Okey, ataupun ghairu muhsin. Kalau dia dah kahwin, dia melakukan zina, apa nama dia? Muhsin. Ataupun muhsan. Okey, jadi apa dia punya hukuman? Apa dia? Cuba ingat. Yes, bagus. Rejam sampai mati. Okey, next. Ustazah pergi next. Nombor 9.
Sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan daya fikiran. Benda yang khayal. Apa dia? Apa? Dadah. Kalau tulis gam, betul tak? Tak terima. Dia mesti dadah. Ya? Ki dia bahan yang mengkhayalkan. Okey, nombor 10. Mengambil hak orang lain secara sembunyi yang disimpan di tempat simpanannya tanpa izin. Ki dia sembunyi. Awak highlightkan ya, sembunyi tu. Okey, jawapan dia apa? Mencuri. Baik. Okey, nombor 11. Minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada perahan buah-buahan yang diperam. Ni dia akan jadi mabuk. So, apa jawapan dia? Yes, arak. Orang yang minum arak, tadi Ustazah dah cakap, apa hukuman dia dalam Quran? Yes, sebat 40 kali sebatan. Okay, kena cakap tu. Jangan cakap 40 kali je. Mesti ada 40 kali sebatan. Kalau ditanya. Ya, kena ayat tu kena betul. Okey, nombor 12. Kumpulan yang berpegang dengan Al-Quran, sunnah Rasulullah dan perkara yang dibawa oleh sahabat baginda serta dia menolak bid'ah. Okey, apa dia tu? Yes, ahli sunnah wal jamaah. Jangan pula awak jawab ASWJ. Itu bila jawab macam tu salah. Itu adalah singkatan kan. Kena jawab ahli sunnah wal jamaah. Baik, apa nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah? Siapa tahu? Apa dia? Ada 4. Okey, apa dia? Buat catatan. Okey, 1. Ahlu sunnah ataupun perkataan ahlu as-sunnah. Ahlu sunnah pun betul dah. Yang kedua, al-jamaah. Okey. Yang ketiga, as-salafus soleh. Yang keempat, ahlul hadis. Itu adalah nama-nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah. Okey, nombor 13. Ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa dia? Ajaran sesat. Jangan pula awak buat ajaran ayah pin. Tak betul. Dia umum ni. Untuk umum ya. Ajaran sesat. Baik, 14. Golongan penyokong Sayyidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah tetapi tidak menerima majlis tahkim. Siapa? Ingat balik. Dia tak terima majlis tahkim. Siapa dia? Ya, Khawarij. Khawarij. Okay, next. Okay. Baik, nombor 15. Tidak percaya kepada Allah SWT serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ki dia tidak percaya pada Allah. Tidak beriman kepada Allah pun boleh. Okay? Dan mengingkari ajaran Nabi. Itu 2 ki dia. So, apa dia ni? Perbuatan apa ni? Yes, pandai. Kufur. Okay, kalau dikata orang yang tidak percaya kepada Allah dan orang yang tidak mengingkari ajaran Nabi, siapa tu? Yes, kafir. Perbuatan kufur, orang kafir. Kalau dia orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik. Perbuatan menyekutukan Allah, syirik. Okay, orang yang berpura-pura menyatakan dia Islam sedangkan dalam hati dia sebenarnya dia tak percaya ataupun tak meyakini Allah. Apa dia tu? Munafik. Perbuatan munafik apa? Nifaq. Orang yang keluar daripada Islam. Apa nama? Murtad. Perbuatan dia riddah. Jadi kena faham orang macam mana, perbuatan macam mana. Dia punya nama tu kena sesuaikan. Baik, nombor 16. Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat Islam. Okey, apa tu? Ki dia kepercayaan karut. Yes, bagus. Khurafat. Baik, 17. Mengambil hak orang lain secara kekerasan yang disimpan di tempat simpanan tanpa izin. Dia punya ki dia ialah, okay, awak highlightkan mengambil hak orang lain secara kekerasan. Itu ki dia. Kalau tadi mengambil hak orang lain secara sembunyi, kan? Tu apa dia? Mencuri kan? Kalau ini merompak. Baik. Yang ke-18, berpaling atau keluar daripada agama Islam. Ini apa ni? Ini perbuatan. Yes, riddah. Okay, riddah. Kalau dia punya orang yang berpaling. Apa tu? Itu murtad. Kena pandai bezakanlah. Okay, yang ke-19, ini juga perbuatan. Menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'alnya. Okay, apa perbuatan ni? Yes, syirik. Ki dia menyekutukan Allah.
key dia menyekutukan Allah ya, syirik. Kalau ditulis orang yang menyekutukan Allah, apa dia? Yes, musyrik. Okey. Okey, baik. Yang ke-20. Melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad sendiri. Apa tu? Okey, pandai. Membunuh diri. Pisahkan roh daripada jasad. Baik, 21. Golongan yang mendukung cita-cita untuk menjadikan Saidina Ali sebagai khalifah. Apa jawapan dia? Okey, betul. Syiah. Okey, 22. Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni perbuatan. Dia pura-pura. Tadi Ustazah dah cerita dah. So apa jawapan dia? Yes, nifaq. Nifaq bukan munafik. Kalau munafik tak, salah. Jawapan dia nifaq. Kalaulah dia tu orang yang berpura-pura melahirkan keimanan. Apa dia tu? Itu munafik. Itu baru munafik. So berhati-hati, kalau tak salah. Baik. Okey, nombor 23. Ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk gaib, iaitu dengan bantuan syaitan atau jin, bertujuan memudarat atau mengelirukan manusia. Apa jawapan? Okey, key dia secara halus. Perbuatan secara halus, lepas tu ada makhluk gaib, ada syaitan, ada jin. Okey, apa dia? Yes, bagus. Sihir. Okey, next. 24. Melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti. Apa tu? Pandai. Fitnah. Jangan cakap qazaf pula. Qazaf ialah memang dia cakap bahawasanya dia tuduh seorang itu berzina. Tuduhan tu berat. Tu nama dia qazaf. Kalau gini dia tuduh tanpa bukti macam tu je. Itu fitnah. Okey. Okey, nombor 25. Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat. Apa dia? Ni bab hukum hudud lah. Untuk perbuatan qazaf, minum arak, zina, mencuri, merompak. Ni perbuatan-perbuatan ini. So apa dia? Dia dah ada hukuman tu kat dunia lagi. Dah ada dalam Quran. Apa dia hukuman dia? Apa nama dia? Yes, dosa besar. Ada tercatat hukuman tertentu dah sedia ada dah di dunia. Dan amaran azab di akhirat. Baik, 26. Persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. Belum kahwin. Okey, apa jawapan dia? Yes, zina. Okey. Last kali, 27. Kesalahan yang tidak diberikan peruntukan hukuman tertentu di dunia atau amaran azab di akhirat. Apa nama? Itu adalah dosa kecil. Baik, untuk kesalahan-kesalahan yang memang tak ada dalam Al-Quran, so pemimpin dia nak buat apa? Pemerintah dia akan buat apa? Dia panggil hukuman dia ialah hukuman ta'zir. Ta'zir. Maknanya pemerintah yang akan gubal apa hukuman yang patut dikenakan kepada si pesalah itu. Okey, sekarang kita pergi kepada istilah untuk hukuman-hukuman yang telah digazetkan dalam Al-Quran, hukuman hudud. Okey, pertama, sebat 80 kali. Istilah dia untuk hukuman apa? Qazaf. Ingat ya, kalau dia kata qazaf, apa hukuman dia? Kena jawab sebat 80 kali. Awak jangan tulis 80 kali saja. 80 kali apa? Salah. Dia tak terima. Dia kena cakap 80 kali sebatan ataupun sebat 80 kali. Ayat tu kena ada perkataan sebat, ada perkataan angka, ada angka dan ada berapa kali. Okey, 2. Sebat 40 kali. Apa? Pandai. Minum arak. Okey? Jangan cakap hisap arak pula. Mana ada hisap arak. Okey? Minum arak. 3. Sebat 100 kali. Okey. Siapa tu? Untuk siapa? Yes. Zina ghairu muhsan ataupun ghairu muhsin. Okey? Zina bagi orang yang belum kahwin. Katalah dia tak tahu kan ghairu muhsan tu, bukan tak tahu, dia tak ingat, tak keluar. Tulis istilah. Okey? Istilah adalah untuk penzina yang belum berkahwin. Kalau boleh ingatlah, ghairu muhsan, belum kahwin. Okey, yang keempat, hukuman potong tangan. Istilah dia untuk siapa? Orang yang mencuri. So istilah mencuri. Okey. 5, rejam sampai mati. Untuk siapa? Zina muhsan, yakni penzina yang dah berkahwin. Okey. Nombor 6, potong tangan dan kaki bersilang. Kaki tangan bersilang. Macam mana tu? Hukuman untuk orang yang merompak. So jawapan dia merompak. Okey, siap yang tu. Kita pergi nombor 3. Kita akan habiskan
19 sebab tadi kita habiskan 19, so kita akan habiskan 19 untuk video kali ni. Baik. Okey, padankan istilah. Okey, ada contoh, ada istilah. Jawapan dia ada syirik jali, syirik khafi, kufur hakikat, kufur nikmat, khurafat dan sihir. Okey, nombor 1, Ria. Istilah dia apa? Yes, syirik khafi. Apa maksud syirik khafi? Syirik yang tersembunyi. Nombor 2, menyembah patung berhala, patung ataupun berhala. Okey, syirik jali. Apa maksud syirik jali? Syirik yang terang-terang. Sembah Tuhan selain Allah. Ingat syirik menyekutukan Allah. So sembah selain Allah terang-terang, syirik jali Baik. Nombor 3, enggan mengeluarkan zakat atau sedekah. Tu masuk dalam apa? Syirik ke kufur? Yes, pandai. Kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Okey? Sebab dia berkaitan dengan nikmat Allah bagi harta. Jadi dia tak nak keluarkan zakat ataupun sedekah. Jadi kufur nikmat. Okey, yang keempat, menyatakan solat fardu merugikan. Ni tentang apa ni? Pandai. Ini adalah kufur hakikat. Baik, kamu Ustazah terangkan macam mana kita nak cam satu-satu contoh tu, satu perkara tu adalah kufur hakikat. Macam ni. Kalau kufur hakikat, dia kena perkara yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam. Maknanya kalau seseorang tu dia tak percaya ataupun dia enggan menerima hukum yang ditetapkan Allah dalam rukun Islam, itu dikira kufur hakikat. Contoh, solat fardu rukun apa? Iman kan Islam. Rukun Islam. Jadi dia kata, dia menyatakan, dia kata solat fardu rugikan masa lah. Di situ jadilah dia kufur hakikat. Kalau dia kata enggan solat fardu, kufur hakikat ke kufur nikmat? Pandai, kufur nikmat. Sebab dia kata enggan je, maknanya dia percaya solat fardu tu wajib, tapi dia tak nak buat je. Jadi itu masuk kufur nikmat. Boleh beza kan? Ingat kufur hakikat kait dengan rukun iman, rukun Islam. Maknanya dia menolak. Okey. Nombor 5, takbur. Apa tu? Syirik ke kufur? Syirik khafi. Khafi ni tersembunyi. Okey, 6, menyembah bulan ataupun menyembah matahari. Apa dia? Apa? Syirik jali. Sama dengan nombor 2. Okey, nombor 7, tidak mengakui balasan di akhirat. Balasan akhirat ni masuk bab apa ni? Rukun iman. Rukun iman Rukun iman percaya kepada hari akhirat. Okey? Baik, next. So dia jadi istilah dia kufur hakikat. Okey, nombor 8, menggunakan nikmat ke jalan maksiat. Nikmat dia ada duit, kemudian dia selalu suka pergi kelab malam ke tempat-tempat yang tak dibenarkan dalam Islam lah. Okey, apa dia tu? Yes, kufur nikmat. Okey, ujub. Apa dia ujub? Yes, syirik khafi. Syirik khafi. Ingat syirik khafi benda dalam hati kita yang tersembunyi, tak nampak. Okey, pukau. Pukau apa? Pandai. Sihir berkaitan dengan syaitan. Pukau, tahu tak pukau? Orang pukau orang, pegang je bahu, dia pun ikut segala kata-kata. Pergi dekat ATM, dia ambil duit, bagi semua duit tu bagi pada orang yang pukau dia. Tu pukau. Maknanya dia ikut je orang yang pukau dia tu. Tu kaitkan dengan sihir. Baik, 11, menolak hukum yang terdapat Al-Quran. Dia tolak hukum dalam Quran, dah cerita dah sekian-sekian, dia tolak. Tu apa? Kufur hakikat. 12, membuang ancak bagi menghalau hantu. Apa jawapan dia? Ancak ni benda yang kaitan dengan benda-benda yang dengan yang benda-benda, contohlah dia macam puja pantai ke, benda-benda yang kait, apa nak cakap Okey, contohlah dia nak buang sesuatu yang kait dengan hantu iblis semua ni, pergi hantar dekat sungai ke, tu apa tu? Buang ancak bagi menghalau hantu. Kalau buang ancak ni, hantu tak datang. Tu khurafat, kepercayaan karut. Baik, boros membelanjakan harta. Nombor 13. Apa? Boros belanja harta. Harta, kait dengan harta dia boros. Kufur nikmat. Bagus. Okey, 14. Santau. Santau tahu tak? Santau ni macam dia makan makanan kat kedai tu memang orang dah santaukan makanan tu, jadi perut dia buncit ke, sakit dalam perut, keluar kaca dan sebagainya. Tu santau. So dia berkaitan dengan sihir. Yes. Okey, nombor 15, mempercayai azimat. Tahu azimat? Azimat ni contohlah, dia pakai gelang. Kalau aku pakai gelang ni, aku jadi orang yang kuat. Contoh. Tu apa tu?
Pandai. Jawapan dia khurafat. Okey, 16. Menyatakan berpuasa Ramadan melemahkan ekonomi. Dia sampai kata dah lah tak nak puasa. Lepas tu dia cakap puasa Ramadan lemahkan ekonomi. Apa jawapan dia? Ya, kufur hakikat. Sebab puasa Ramadan adalah rukun Islam. Kita wajib puasa bulan Ramadan. Baik, nombor 17. Mengunjungi kubur yang dianggap keramat untuk meminta hajat. Apa? Pergi kubur. Kubur tu, kalau pergi sana tu, dia kubur tu keramat. Boleh bagi something kat kita. Okey, tu apa? Khurafat. Benda karut kan? Okey, 18. Ilmu hitam. Kait dengan apa? Pandai. Sihir. Okey, 19. Mempercayai binatang seperti burung boleh bawa tuah atau sial. Burung tu dia duduk kat rumah aku tu. Burung tu boleh bawa tuah tu. Dia percaya. Tu apa tu? Pandai. Khurafat. Okey. Sampai situ je lah dulu sebab kita tadi pun tamat sampai nombor 19. InsyaAllah semoga bermanfaat ya. Apa yang Ustazah sampaikan untuk kamu semua. Okey, Ustazah rasa itu saja. Jangan lupa tekan SUBSCRIBE yang merah bagi siapa yang belum tekan support Ustazah doakan kamu insya-Allah untuk pelajaran pendidikan Islam dalam SPM dapat A+. InsyaAllah bagi yang betul-betul rajin berusaha memang tidak mustahil untuk mendapat A+. Sebab kami guru-guru sentiasa berusaha untuk membimbing kamu mencapai kejayaan yang sewajarnya dengan usaha kamu. Okey, good luck. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.